kat mana ni? Masa habut ni. Geely Automobile Holdings Limited bersetuju membeli sebahagian saham Proton daripada dia. Syarikat pengeluar kereta terbesar dari China iaitu Geely Automobile Holdings Limited bersetuju membeli sebahagian saham Proton daripada Firas, ya. Kau pernah tengok tak video ni dekat YouTube berkenaan pasal DRB Highcom telah menjual sahamnya kepada Geely sebanyak separuh persen. Tak tahulah apa tak tahu Aku rasa macam menarik untuk aku kupaskan dalam video aku nanti. Oh, nak ikut? Okey, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pintar KDRI dan salam hormat saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu Encik Mansur bin Abdul Rahman selaku pensyarah saya iaitu JISC 1082 serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Jadi nama diberi Muhammad Adam Haikal bin Zulkifli daripada kelas BM2. Jadi pernahkah anda terfikir apa bezanya skru pada sebuah kereta Proton Saga pada tahun 1985 dengan sebutir skru pada sebuah Proton X19 pada tahun 2024? Secara fizikalnya mungkin hampir sama, tetapi dari segi nilai nasionalismnya, jurangnya amatlah dalam. Jadi pada tahun 1985 bukanlah sekadar tahun kelahiran sebuah kereta. Ini adalah satu tahun di mana Malaysia berani untuk bermimpi. Kita keluar dari zon selesa sebagai negara pertanian untuk menjadi delegasi industri. Proton Saga pertama yang keluar dari kilang itu bukan sekadar besi dan plastik. Ianya adalah satu maruah. Setiap rakyat Malaysia yang membelinya pada waktu itu merasa seolah-olah mereka ni sedang menyumbang satu bata untuk membina sebuah negara yang maju. Namun, masa berlalu, harimau yang kita banggakan mula keberatan. Teknologi kita tertinggal, pasaran kita tepuk dan kualiti mula dipersoalkan. Hinggalah sampai ke satu titik noktah pada tahun 2017 apabila 49.9% saham Proton berpindah ke tangan ke China kepada Geely. Saat itu pecah 1000 hati rakyat Malaysia. Ramai yang bertanya, adakah ini parkiran kereta nasional kita? Ada yang mendakwa kita telah menjual kedaulatan. Ada juga yang mendakwa rakyat kita ni dipaksa untuk membeli Proton Saga hanya kerana sentimen patriotik yang diputar belit, sedangkan di bawah hud angin itu mengalirlah darah teknologi asing. Jadi pada hari ini saya tidak mahu kita hanya terbawa-bawa dengan emosi yang lama, tapi kedatangan saya ini saya akan mengajak anda untuk membedah realiti yang pahit tapi kita perlu melungkaikannya. Banyak persoalan yang terpahat di dalam fikiran anda semua dan saya sendiri iaitu adakah Geely ini penyelamat atau penjajah? Soalan yang kedua, adakah status kereta nasional itu masih relevan atau sekadar strategi untuk pemasaran? Dan yang akhir sekali, benarkah rakyat Malaysia masih setia kerana cinta atau sekadar terpaksa untuk kerana tiada pilihan? Mari kita mulakan pada siasat besar-besaran terhadap ikon otomotif negara kita. Seterusnya, mari kita lihat fakta yang jarang dibincangkan di kedai kopi. Sebelum 2017, Proton berada dalam keadaan yang nazak. Kenapa saya boleh kata begitu? Yang pertama, skala ekonomi. Industri otomotif dunia memerlukan pengeluaran jutaan unit untuk untung. Namun, apabila kita lihat pada graf yang akan saya paparkan,
Proton hanya mampu menjual sekitar 70,000 hingga 100,000 unit setahun pada tahun 2016. Hal ini menyebabkan DRB Highcom tidak cukup menampung kos R&D yang melampau dan untuk membayar pemerintah. Yang kedua pula, isu enjin, iaitu enjin Kempro kita. Walaupun bagus pada zamannya, tetapi sudah tidak mampu untuk melepasi piawaian emisi Euro 5 atau Euro 6 tanpa kos yang melampau. Kita perlukan teknologi yang baharu. Dan yang akhir sekali, iaitu yang ketiga, DRB Highcom sebagai pemilik majoriti tidak boleh terus-menerus menyuntik modal tanpa pulangan duit. Jadi dengan kemasukan Geely pada tahun 2017, bukan sekadar jual syarikat, tetapi ini adalah smart partnership. Geely membawa platform Volvo, enjin TGDI dan sistem bantuan pemandu pintar. Tanpa Geely, saya rasa mungkin hari ini kilang di Tanjung Malim sudah menjadi gudang yang kosong. Dan kita perlu menilai sama ada kita mahu maruah yang muflis atau kerjasama yang utuh. Jadi sebelum kita merungkai isu status kereta nasional, ayolah kita merungkai terlebih dahulu mengapakah DRB Highcom memberikan separuh saham mereka kepada Geely. Jadi pada 2017, DRB Highcom membuat langkah yang berani untuk memberikan Geely masuk. Mengapakah Geely ini penting? Ini kerana Geely ini memiliki Volvo dan Lotus, iaitu mereka bukan sekadar syarikat kereta yang Cina yang biasa. Mari kita lihat dari aspek kemahiran berbahasa dan teknikal. Geely membawa platform BMA dan CMA. Mereka juga membawa teknologi enjin turbocharged direct injection. Sebelum ini, Proton mengambil masa 10 tahun untuk membangunkan satu model baru. Jadi sekarang dengan perkongsian platform, kita boleh mengeluarkan model bertaraf dunia dalam masa yang singkat. Adakah ini dikira sebagai rebadging? Ya, secara fizikal. Tetapi dari sudut kejuruteraan, pemanduan Proton masih ditala oleh jurutera tempatan. Ini adalah titik keseimbangan antara identiti tempatan dan teknologi global. Seterusnya, mari kita bahas tentang status kereta nasional. Ramai yang mendakwa bahawa Proton kini menjadi kereta China. Betul ke? Jadi, sebelum saya membuat ujahan, ayuhlah kita melihat terlebih dahulu video artikel yang akan saya paparkan ini. Itu sebenarnya dalam industri otomotif kita, itu kita punya identiti kan. Tapi itulah saya agak kurang setuju lah. Ada dalam segi aset lah. Jadi bila aset China dah ambil, mana automatik kita aset negara tak bagus lah pada saya lah. Apabila dijual kepada negara China, bermakna kita kehilangan satu ikon. Ikon itu kita buatan Malaysia. Dia depend pada sebab kalau kita kata perjanjian ada kata masih nak maintainkan dia punya identiti tu, kalau dia maintain okey lah. Tapi kalau dia totally tukar rebranding nama lain, memang tak setuju lah, memang habis lah. Mesti boleh anggap kebanggaan lah sebab itu memang the first company kan, company Malaysia punya. So tak ada isu sangat lah. Kita cuba tengok sebagai rakyat, InsyaAllah kita cuba tengok mungkin kebaikan mungkin ada peluang kepada rakyat. Kembali balik ekonomi yang sempurna kepada. Mari kita lihat struktur pemilikan. Iaitu 50.1% masih dipegang oleh DRB Highcom, iaitu sebuah syarikat JLC Malaysia. Bermakna keputusan besar masih ada suara Malaysia di dalamnya. Tetapi, apakah maksud nasional yang sebenar? Adakah ianya bermaksud semua suku mesti dibuat oleh orang Malaysia Melayu atau Cina Malaysia? Dalam dunia moden ini, tiada satu pun kereta yang 100% dibuat oleh satu negara sahaja. Komponennya datang dari berbagai-bagai dunia. Apa yang penting bagi status nasional ialah economic spillover.
Adakah vendor tempatan masih hidup? Ya. Adakah jurutera kita belajar teknologi baru daripada Geely? Ya. Jadi, proses transfer of technology sedang berlaku. Jika kita masih berdegil hanya mahu 100% buatan sendiri, tetapi kualitinya ditakut lama, kita sebenarnya sedang membunuh industri kita sendiri. Jadi, status nasional Proton hari ini adalah satu nasional versi global. Sekarang, saya ingin menyentuh satu dakwaan yang pedas yang telah dibualkan oleh Penasihat Malaysia, iaitu rakyat dipaksa untuk membeli Proton atas sentimen patriotik. Jadi, faktanya sistem cukai kita memang melindungi jenama tempatan. Ini bukan rahsia. Kereta import dikenakan cukai yang tinggi supaya harganya menjadi mahal. Secara tidak langsung memaksa rakyat yang bajetnya terhad untuk memilih kereta Proton atau Pro 2 menjadi pilihan utama mereka. Tetapi, adakah itu salah? Mari kita lihat negara luar, iaitu Jepun, Korea dan Jerman. Mereka juga melindungi industri automotif mereka pada peringkat awal lagi. Namun, saya bersetuju dengan satu perkara, patriotism tidak boleh dijual melalui pasar. Rakyat Malaysia kini sudah bijak. Mereka tidak akan membeli Proton hanya sebab ada logo harimau di kereta itu. Mereka akan membeli sebab Proton F15 kini nampak hebat. Proton baru ini juga lebih stabil fungsinya dan sebab harganya yang berbaloi. Jadi, sentimen patriotik mungkin akan membawa pelanggan ke bilik pameran, tetapi kualitinya yang akan membuat mereka tanda tangan borang pembeli. Jika Proton terus bergantung pada perlindungan cukai tanpa meningkatkan kualiti, maka dakwaan paksaan itu akan terus relevan. Tapi hari ini kita nampak Proton sedang berjuang untuk bersaing secara sihat dengan peringkat dunia. Jadi berakhir sudahlah perbahasan daripada saya. Jadi sebagai kesimpulannya, perjalanan Proton dari 1985 hingga era Geely kini adalah satu cermin bagi ekonomi Malaysia. Kita bermula dengan impian, kita berdepan dengan realiti kejatuhan dan akhirnya kita sedang bangkit melalui kolaborasi. Kita tidak perlu malu mengakui kita perlukan rakan dari luar. Apa yang penting ialah bagaimana kita akan menggunakan peluang ini untuk memperkasakan anak tempatan. Saya berharap dalam 10 tahun yang akan datang, Proton bukan sekadar rebatch teknologi Geely, tetapi ianya menjadi satu pusat kecemerlangan automotif di Asia Tenggara kita. Jadi, patriotism bukan bermaksud kita menutup pintu kepada dunia, manakala patriotism bermaksud kita memastikan apa sahaja yang kita buat, ia akan memberikan manfaat kepada ekonomi dan rakyat Malaysia. Jadi, nama saya Muhammad Adam Haikal bin Zulkifli. Terima kasih kerana telah bersama saya dalam perbahasan kali ini. Sekian, terima kasih.